Okay, kita dah boleh start kan? Pukul 9 dah. Okay. Sehat dah record? Okay dah. Baik, kita start Kita mula. Okay, selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Puan Veronica. Apa khabar Puan? Okey, ya. Selamat malam, selamat petang. Okey, kepada semua pelajar UPSI jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi semester 5 semua. Okey. Okey, seperti mana yang kita ketahui, Puan Veronica merupakan seorang guru yang saya sangat sanjungi lah kerana senyuman beliau yang menambat hati pelajar-pelajar. Dan yang kedua adalah sifat ketegasan beliau dalam membimbing para pelajar dalam subjek geografi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nicole Anaja Rosli, selaku moderator kita pada malam ini. Hari ini saya tak keseorangan. Saya ditemani oleh ahli kumpulan saya yang lain, ada Nasihah, Aiman, Zul dan Ikhwan. Untuk pengetahuan Puan, kami sekumpulan dari program sama semester 5 ISMP Geografi. Jadi tujuan wawancara insan guru profesional ini ialah kami ingin menemu ramah Puan lah dalam melaksanakan tugasan kami bagi kursus KPG 3013 insan guru profesional. Harapnya Puan tak keberatan lah untuk bertemu ramah. Boleh kan Puan? Okey, boleh, saya sudi. Nak panggil saya cikgu pun boleh, tapi kebiasaannya macam pelajar. Okey, boleh panggil saya cikgu jugalah, saya tak kisah. Nak panggil puan pun boleh. Okey? Saya panggil cikgu lah. Boleh kan semua? Okey, ya. Okey, baik cikgu. Sekiranya tak keberatan, boleh tak cikgu serba sedikit ceritakan tentang latar belakang cikgu? Okey, sebenarnya cikgu, cikgu perkenalkan diri dululah kepada rakan-rakan para pelajar, Nur Fasihah, Nicole, Muhammad Aiman, Ikhwan dan siapa lagi seorang tadi? Lupa cikgu. Seorang lagi kawan? Siapa? Zul. Okey, Zul Okey. Cikgu, nama penuh cikgu adalah Cikgu Veronica Grace. Nak tulis biasanya di sekolah cikgu mengajar sekarang, cikgu dipanggil Cikgu Grace lah. Okey, cikgu merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Menamatkan pengajian tingkatan 5 SPM cikgu di SMK Sirajuddin, Jojawi, Perlis. Okey, cikgu memang besar di Semenanjung lah. Okey, setelah tamat pengajian, cikgu meneruskan pengajian ke UiTM Arau. Okey, dalam program pra-perdagangan selama 6 bulan. Okey, seterusnya meneruskan pengajian dalam diploma pengurusan pelancongan. Okey, di UiTM menggatal di Sabah selama 3 tahun. Okey, seterusnya sebab hasrat cikgu ingin meneruskan, sebenarnya memang minat dengan dalam bidang pendidikan. So cikgu meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, geografi dengan pendidikan di UPSI selama 4 tahun daripada tahun 2005 dan cikgu graduate dalam 2009. Maksudnya dalam tempoh pengajian tu kiranya cikgu rest dalam tak sampailah setahun, maksudnya daripada SPM, terus ke pra-perdagangan, UiTM dan diploma dan cikgu terus sambung terus ke UPSI. So memang sepanjang pengajian itu cikgu belajar selama 7 tahun setengah lah non-stop. First posting cikgu di SMK Sentosa di Kuching pada tahun 2010 hingga 2012. Tidak lama cikgu di Kuching. Dan Jun 2012 cikgu berpindah ke bahagian Sri Aman, iaitu bahagian kedua di Sarawak, di SMK Semanggang sehingga kinilah. Dan cikgu memegang jawatan sebagai guru akademik tingkatan 6. Dan untuk pengetahuan pelajar semua, cikgu mengajar subjek geografi
Okey, geografi tingkatan 6 dan sebelum itu cikgu mengajar di Arus Perdana kalau masuk ke sekolah nanti. Tapi hari tu dah buat apa tu? LM tu apa? Latihan mengajar ke? Ya LM tu betul apa? cikgu. Latihan Kan mengajar. kalau sebab semua dah pernah pergi ke sekolah kan. So LM ni masa kalau tahulah dia ada aliran perdana, dia ada aliran di tingkatan 6. Okey, so cikgu mengajar di tingkatan 6 lah. Sebelum itu di Arus Perdana di Kuching dan hanya sekejap sajalah di Arus Perdana di SMK Semanggang dan sehinggalah cikgu masuk tingkatan 6 dan tingkatan 6 ni dia ada jawatan dia berbezalah dengan guru Arus Perdana guru Arus Perdana dia dikenali sebagai guru akademik biasa. Okey, guru tingkatan 6 dia ada guru akademik tingkatan 6 lah. Okey, itu jawatan cikgu sekarang lah. Okey, pengalaman mengajar tu kiralah daripada tahun 2010 hingga 2023. Okey, boleh tahulah berapa kiranya dari untuk yang Arus Perdana cikgu tak lama lah. Untuk yang ke tingkatan 6 adalah dalam 8 tahun itu cikgu dah memang mengajar tingkatan 6. Okey. Okey, itu saja latar belakang yang boleh cikgu beritahulah kepada pelajar. Okey. Okay, terima kasih cikgu atas soalan yang pertama. Maksud tadi apa yang kita dapat teruskan sebenarnya dah 7 tahun cikgu dari diploma lepas tu sampai ke ISMP Geografi. Sebenarnya banyak pengalaman cikgu dalam menjadi seorang sebagai seorang pelajar. Macam kita jugalah sebab sekarang kita ni di semester kelima, maksud dia masih jauh lah perjalanan kita ni sebenarnya. Tapi apa yang kita dapat ambil daripada latar belakang cikgu Grace tadi adalah kita perlu ada semangat lah untuk mengejar cita-cita kita sebab kita ni nak jadi cikgu kan kita perlu capai lah kejayaan yang kita inginkan ni sebenarnya. Untuk betul. soalan yang seterusnya, boleh cikgu kongsikan apa yang membuat cikgu nak jadi seorang guru sebenarnya? Ya, seorang cikgu. Apa ada inspirasi ke, ada idola ke apa cikgu? Nak kata idola tu memang saya rasa semua pelajar dia memang ada idola cikgunya, tapi biasanya pada saya idola saya adalah guru saya di sekolah rendah dulu. Okey, masa cikgu sekolah cikgu belajar di Kelantan di SK Kem Desa Pahlawan. Okay, kalau yang pernah pergi Kelantan dia tahulah sebab itu adalah sekolah yang memang kebanyakannya anak tentera lah bersekolah kat situ. Apa yang membuatkan cikgu minat dengan cikgu adalah kerana guru bahasa Inggeris cikgu sendiri, iaitu cikgu Fu Hao Ming. Cikgu rasa sekarang beliau sudah berpencen dan juga guru muzik cikgu juga, cikgu Hisham 2 tahun lagi dia akan berpencen dan cikgu Hisham masih lagi beliau masih mengajar lagi di Sekolah Kebangsaan Kem Desa Pahlawan di Kelantan. Okey, kami masih berhubung melalui Facebook. Maksudnya setiap hari guru cikgu akan wish lah hari guru kepada beliau. Mereka lah antara penyebab inspirasi cikgu sangat minat dalam bidang pendidikan ini. Okey, kalau pelajar dengar tadi daripada mula tadi kan cikgu kenapa cikgu ni tadi dia masuk UiTM kan. Okey, saya masuk UiTM pada asalnya sebab saya telah sebuah maktab. Okey, dulu dia sebut maktab, sekarang IPG kan. Dulu tak ada online tau, dia manual saja. Okey, maksudnya pada waktu itu terlepas borang dengan keadaan yang dulu kan susah. Kita cikgu bukan zaman yang ada gadget, so semua info nak kena tahu daripada radio. Okey, kena tengok keratan akhbar semua, so agak susah lah waktu tu so memang kecewa lah. So waktu itu saya bernekat saya mesti meneruskan perjuangan saya. Macam mana saya nak
nak menceburi, mesti target tu. Saya betul-betul minat cikgu ni. Okay, so memang walaupun sudah di perdagangan, lepas tu diploma lagi dalam tourism management, pelancongan, pengurusan pelancongan. Okay, tapi itulah rezeki kita tak tahu. Akhirnya saya berjaya juga untuk apply. Kalau tak silap saya waktu itu pun saya hanya online, kalau tak silap online dan hantaran maklumat, selebihnya online, dan ada satu maklumat saya punya result saya. Okay, itu saya post lah. Masa itu post laju ke UPSI. Maksudnya ada ralat dari segi saya punya keputusan saya dulu. Okay, itulah kita kata rezeki kan. Akhirnya saya diterima masuk ke UPSI. Itu pun bukan dalam bidang geografi. Bukan bidang geografi, saya tak minta. Tak apply pun dalam geografi. Waktu itu kalau lepasan diploma, itu hanya 3 saja pilihan yang kita boleh minta. So cikgu waktu itu minta sekolah rendah, pendidikan sekolah rendah, kemahiran hidup dan pendidikan seni. Okey, tapi akhirnya dapat geografi, dan cikgu bersyukurlah ketika itu. Mungkin ialah kita tak tahu kan rezeki kita. So nak kata reda tak, sebab kita minat kan, sebab kita minat, so kita teruskan. So di akhir semester 8, sepanjang itulah, daripada sem 1 sampai semester akhir, kalau ikut result tu kira okey lah, sebab kita minat. So rasanya bila kita minat dengan sesuatu yang kita hendak, contohnya untuk mengejar kita punya cita-cita, rasanya tak mustahil. Itu pada pendapat cikgu lah. So memang kita kata macam cikgu sebab cikgu minat. Itu yang menyebabkan cikgu menjadi seorang guru. Okey, itu sajalah yang cikgu boleh kongsikan sedikit sebanyak. Terima kasih cikgu. Betul lah, kalau kita mengidolakan guru kita sendiri, kalau kita dapat mempengaruhi minat dan cita-cita kita sebenarnya. Dia macam Nicole. Contohlah, Nicole dulu sebelum masuk UPSI, Nicole dari UNIMAS. UNIMAS tu maksudnya Universiti Sarawak. Lepas tu Cikgu Grace yang maklumkan dekat WhatsApp group kami sekelas. Jadi dekat situ Nicole cubalah, sebab macam mana lah. Jadi Nicole apply, lepas tu dapat. Jadi Cikgu Bor adalah inspirasi bagi Nicole lah. Dia menyebabkan Nicole dapat berada di PSI. Sama juga dengan Fasiha, Aiman, Zul dengan Ikhwan. Mana tak ada idola cikgu tu, dapat menginspirasi kita, dapat membuatkan kita untuk menjadi seorang yang menjadi seorang guru pada masa yang akan datang. Ya, betul. Ya. Baik, kan tadi cikgu ada kongsi yang cikgu merupakan guru akademik di tingkatan 6 kan. Jadi pada pendapat cikgu lah, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, sebab dari segi pengalaman dah bekerja, dari segi cikgu boleh rasakan lah daripada cikgu dan daripada guru-guru yang baru, kita boleh nampak lah. Tapi sebenarnya ciri yang harus sebenarnya sebelum kita masuk ke sekolah, sebelum tu kita kena ada tanam. Macam cikgu tadi, sebab minat. Okey, bila kita minat, kita belajar, kita mesti master ni maksudnya kita mesti conquer lah. Contoh macam geografi, cikgu tak minta tapi UPSI tawarkan. So memang cikgu masuk saya abang pas pulas lah dalam program tersebut. Okey, yang penting ciri kepribadian guru ni sebenarnya dia haruslah amanah. Okey, pertama dia amanah. Okey, dedikasi dan committed dengan tugas. Itu sangat penting, 3 perkara ni. Okey, dia sama je macam kita dekat universiti, kalau lecturer kan suruh kita buat tugasan kan, assignment ke, okey, di akhir nanti kita ada buat thesis kan, penghasilan thesis tu. Okey, kita mestilah berlaku dengan, maksudnya ada dedikasi, ada niat, committed dengan tugas yang diberikan oleh lecturer tadi. So benda ini, pembawaan sikap kita tadi, kita bawa ke sekolah. Itu antara salah satu ciri-ciri kepribadian guru kita harus ada. Okay. Ditambah lagi seorang guru dia harus rajin dan sabar. Kenapa sabar? Sebab kita masuk ke sekolah, kita kena sabar, kita kena tahan dengan kerana
pelajar. Kalau peringkat sekolah rendah ni murid kan kita sebut. Kalau macam di tingkatan 6 kita masih sebut dia orang pelajar. Di arus perdana mereka masih disebut sebagai murid. Okay, so kita harus sabarlah kerana sebab kita boleh nampak pelajar sekarang dengan dahulu memang jauh beza. Itu yang sangat penting lah. Okay, antara ciri-ciri kepribadian. Okay. Betul cikgu. Zaman sekarang ni murid-murid yang sangat mencabar sebenarnya lah. Betul. Sebab kalau ikutkan dari zaman dulu, zaman kami yang masih sekolah menengah lagi, kalau tak dibandingkan dengan sekarang, dia jauh berbeza. Dari segi tingkah laku, dari segi sikap mereka, percakapan mereka, semua dia lain. Sebab satu dia adalah disebabkan oleh faktor teknologi lah. Sebab sekarang ni dah zaman globalisasi kan cikgu, jadi banyak cabaran yang cikgu sekarang perlu tempuhi lah. Jadi antara ciri kepribadian yang cikgu Grace tadi bagi tahu adalah satu amanah kan, amanah, dedikasi, komitmen dalam melakukan kerja. Kemudian seorang cikgu tu perlu rajin dan perlu bersabarlah dalam menangani semua kekangan ataupun cabaran sebagai seorang guru. Ya, betul. Jadi untuk soalan yang seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang? Contoh dia macam kami lah cikgu sebelum masuk dalam bidang keguruan. Okey, yang ini cikgu suka. Dia simple. Okey, maksudnya macam pelajar sekarang kan, Nicole dan kawan-kawan, apa yang harus ada? Okey, kalau dari segi sebab dia tak nampak, sebab real life dia you all datang sekolah LM dan balik semula ke kampus kan. So bila dia dah bekerja dia lain. Okey, pertama peribadi. Apa yang dimasukkan dengan peribadi? Okey, peribadi dekat sini maksud cikgu, peribadi haruslah dipandang mulia. Okey, dipandang mulia kerana guru itu sebagai role model. Okey, guru sebagai role model kepada pelajar di sekolah. Okey, jelas? Okey, itu antara dia. Okey, apa yang harus ada? Nicole dan kawan-kawan lah. Kepribadian. Okey, peribadi macam mana? Okey, contoh kalau datang kuliah kan, macam mana dari segi pakaian? Pakaian adalah maksud cikgu pakaian yang mengikut profesional guru lah. Faham maksud cikgu? Okey, maksudnya tak adalah pergi kelas, pergi kuliah tu pakai slipper Jepun, okey? Dia macam tu. Rambut, pelajar lelaki, apa benda semua, kemas, bernecktie. So, pembawaan itu peribadi. So, benda itu akan dibawa ke sekolah. Okay. Kedua, apa ciri yang harus ada? Okay. Pengetahuan dan kemahiran. Okay, apa maksud cikgu pengetahuan dan kemahiran? Okay, contoh. Nicole dan kawan-kawan. Okay, contohlah macam Nur Fasihah kan. Okay, pergi ke sekolah. Maksudnya sekarang ni imaginekan yang Nur Fasihah dah habis, dah graduate. Okay, datang sekolah. So bila datang sekolah, pengetua dan guru-guru yang senior, dia akan assume, oh guru baru ini orang yang, apa dia? Pengetahuan yang luas, kemahiran yang tinggi. Apa kemahiran yang tinggi? Dari segi ICT. Okay, bila dia tengok dari segi ICT, maksudnya Nur Fasihah, sebelum masa melapor diri, pengetua akan assume guru baru ini dah tahu macam mana gunakan ICT untuk PDPC. Dia macam tu. Kedua, dalam kemahiran tadi, contoh kalau geografi kan, so Nur Fasihah, Aiman, Ikwan dan apa tadi? Seorang lagi, Zul kan. So, kemahiran dalam subjek geografi tadi, mestilah master, faham tak? Maksudnya macam kalau kita SPM dia A+. Nanti kalau pelajar tanya, kadang-kadang takut nanti dari segi pengetahuan tu belum mencukupi, so malulah kan. So kita lihat pada bidang kita. Kalau kita geografi, kita orang yang geografi faham tentang apa itu geografi. Kalau dalam sains sukan, apa sains sukan? Biologi, guru biologi dia hanya tahu biologi sajalah maksud cikgu. Dia macam tu. Faham Macam cikgu kan kalau geografi, okey, tiba-tiba dia suruh mengajar maths kan. Itu memang tak dapat sebab bukan kemahiran kita. So kita macam itulah programnya kalau setiap universiti yang memang ada program khusus kan.
Contoh geografi, sejarah. Seorang itu bila dia keluar graduate UPSI ke USM ke yang ada geografi kan. So mereka ini dia anggap memang orang yang hebat lah. Itu maksudnya So kenapa? Sebab hasil kerja tadi, contoh kita boleh menilai hasil kerja pelajar dari segi ujian dia kan, peperiksaan. Okey, kita boleh lihat mungkin kita yang berkemahiran tadi okey, kita mampu menambah baikkanlah prestasi pelajar seiringlah dengan falsafah pendidikan negara. Okey, boleh Okey. Yang ketiga, simple saja apa yang harus ada ciri-ciri kepribadian yang sepatutnya pelajar-pelajar yang bersama dengan cikgu malam ini, komunikasi. Okey, komunikasi. Komunikasi guru dengan pelajar. Satu. Kedua, komunikasi guru dan ibu bapa, iaitu PIBG Okey. Ketiga, guru dan pihak NGO. Luar daripada agensi kerajaan agensi kerajaan. Sebab cikgu ni dia banyak skill, semua benda dia boleh buat. Dia macam tu. Itu maksud cikgu. Okey? Itu sajalah yang cikgu boleh boleh terangkanlah ciri kepribadian yang harus ada lah selain daripada yang akhirnya adalah kita lihat dari segi potensi lah inovatif dalam diri tu bagaimana, itu mesti ada. Barulah kita boleh digelar sebagai ciri-ciri ciri-ciri guru unggul. Macam tu. Okey? Faham? Ya, betul sekali. Apa yang cikgu kongsikan tadi ya betul. Etika berpakaian kita sebagai pelajar perlu menggunakan etika berpakaian seperti seorang guru. Kita tak boleh guna pakaian yang selekeh sebab kita kan membawa identiti kita sebagai guru walaupun kita belum dilantik sebagai guru tetapi kita akan menjadi seorang guru pada masa yang akan datang. Kemudian kita perlu ada pengetahuan yang luas lah dari segi sebab sekarang ni semua BBM bahan bantu pelajar menggunakan ICT. Sama juga dalam aspek kerjaan. Begitu juga dengan kemahiran sebab kita dari bidang geografi. Jadi dalam bidang geografi ni kemahiran selalu dia dititik beratkan lah dari segi kalau kita tengok dari sukatan mata pelajaran kita ada mengira bearing, jarak dan sebagainya. Jadi kemahiran-kemahiran itu perlu kita luaskan lagi lah belum kita nak ajar pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita nanti dalam kelas. Jadi seterusnya adalah komunikasi lah. Komunikasi kita dengan pelajar perlu dijagalah sebab pelajar sekarang dengan pelajar dahulu dia tak sama. Sekarang ni kalau kita tengking sikit, dia orang berlawan. Kalau dulu, kalau pelajar, kalau cikgu tu dia tegur, pelajar akan diam. Tapi sekarang tidak. Sekarang ni zaman dah berubah kan cikgu? Ya. Ya, betul. Ya, betul cikgu. Seterusnya, soalan yang seterusnya iaitu apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemaikan untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, antara ciri dia contohnya apa yang untuk menjadi guru yang unggul antara salah satu ciri dia adalah dari segi kaedah pengajaran lah. Okey, yang pertama interaksi dua hala. Okey, apa maksud dua hala? Maksudnya guru dan pelajar ataupun guru dan murid Okey, sebab kita kena mendalami jiwa pelajar, jiwa murid tadi mungkin pelajar tersebut dia ada masalah ke sebab setiap pelajar ni dia punya aras pengetahuan dia tidak sama ada pelajar yang cerdik, sederhana dan ada pelajar yang lemah. Okey. So bagaimana kaedah pengajaran dari segi teknik dia pun haruslah berbezalah. Itu maksudnya Okey, yang kedua antara ciri guru yang unggul adalah dari segi cara bersosial tadilah. Okey, macam cikgu sebut tadi, cara bersosial ni macam ini sebenarnya penglibatan guru itu dalam aktiviti sekolah. Okey, contohnya gotong royong kan, gotong royong okey bersama PIBG sekolah ataupun apa-apa majlis rasmi. So cikgu tu dia perlu, maksud saya perlu tahulah macam mana nak entertain
orang luar. Maksudnya dari segi skill komunikasi, saya rasa masa di peringkat awak bersekolah dulu kan, yang bersama saya dengan malam ini, pernah dengar kan tentang soft skill? Soft skill pernah dengar kan? Soft skill ni maksudnya teknik cara kita bercakap. Maksudnya kita ada batas-batas kita bercakap lah. Maksudnya ada yang perkara yang kita rasa, oops, dah nak sampai yang part yang sensitif, kita stop. Kita tahu, kita sedar. Kalau tak sedar tu memang tak normal lah. Maksudnya kita sendiri yang tahu. Okay. Lepas itu antara ciri yang ketiga, dari segi penampilan, perwatakan, haruslah bersesuaian lah. Kan macam kita cikgu geografi, takkanlah kita nak guna baju PJ tu sepanjang minggu tu kan. Tu memang guru PJ yang harus berpakaian PJ kan. So dari segi perwatakan kita, dari segi penyampaian ilmu kita pun pelajar kita tahu, oh itu cikgu geografi. Cikgu geografi sekarang dia lain. Tahu kalau dulu tu duk bawa globe yang besar tu ke hulu hilir. Bawa globe. Boleh tanyalah Nicole kan. Pernah nampak saya bawa globe? Pernah tak nampak saya bawa globe? Pernah, ada dulu. Ada pernah. Ya. Itulah. Tapi tak selalu Saya selalu gunakan apa? Saya selalu gunakan apa? Pelajar saya mesti tahu saya selalu gunakan apa? Selalu gunakan projector. Slide. Saya selalu gunakan projector. Okey, akhir-akhir ini saya selalu tayangkan YouTube. Okey, Betul. bila saya dalam pelajar tingkatan 6, bila dia di semester 2, orang punya silibus tu lebih kepada unsur cuaca dan iklim. So nak kena tunjuklah siklon apa benda semua tu kan. So itu maksudnya ilmu pengetahuan kita tu haruslah kita ada lah. Okay, so kita perlu mendalami lah bidang pengurusan kita ambil. Itu maksudnya Okay, antara yang lain tu kita boleh ambil contoh dari segi komunikasi tadi kan, sosial, kemahiran pertuturan Okay, dari segi ciri unggul guru ni, kemahiran pertuturan. Maksudnya menggunakan ayat yang ringkas lah. Kita bersama pelajar menggunakan ayat ringkas semasa PDPC, ayat yang mudah difahami. Okay, jangan maksud saya tidak semua macam cikgu, walaupun cikgu orang Sarawak, okay, cikgu tak boleh bercakap Melayu Sarawak. Saya terus terang, saya cakap saya adalah Melayu Semenanjung. Cikgu memang membesar di sana. Bila orang cakap Melayu Sarawak sikit, cikgu jadi macam kelang kabut. Tak biasa. Okay, so benda ini kita harus lihat. Bila kita mengajar, kita tak boleh menggunakan bahasa, apa kita kata? Local, bahasa apa tu? Contoh kalau Penang, berbahasa utara kamu dalam kelas. Jangan. Dalam kelas kita, yang kita ajar pelajar, kita tak semuanya tahu bahasa utara. Okay, duk bahasa Kedah lah. Siapa lagi? Ikwan orang mana? Ikwan orang mana? Saya orang Kelantan je. Orang Kelantan. Okey, Cik Kelantan. Okay. Cikgu duduk 10 tahun dekat sana Okey, utara cikgu tak ada masalah. Cikgu memang PMR, SPM memang duduk dekat Perlis. Tak ada masalah. Yang jadi masalah bila orang lain yang maksud saya macam pelajar yang bersama dengan cikgu sekarang pun boleh faham kita mesti gunakan bahasa yang standard lah dari segi komunikasi. Sebab apa? Kadang-kadang kita boleh lihat pelajar kenapa gunakan bahasa yang simple. Mungkin kita boleh maksudnya ada guru, contoh guru harus berbual duduk bersama pelajar supaya jurang tidak jauh. Okay, maksudnya pelajar tu dia tak takut lah, tak fobia lah dengan cikgu tu, nampak muka garang, lepas tu tak nak bercakap dengan cikgu tu, tak boleh. Faham tak? Maksudnya kita mesti dekatkan jurang tu, tapi kita sebagai ibu atau bapa ataupun kita sebagai kakak ataupun abang kepada pelajar kita tadi. Itu antara ciri-ciri yang guru unggul supaya kenapa cikgu sebut tadi supaya pelajar tu dekat dengan kita. Dia simple pelajar dekat dengan kita, dia minat subjek kita. Dia macam tu. Betul tak? Betul tak? Cikgu tanya. Ada tak kamu dekat sekolah dulu kamu tak minat cikgu tu, kamu tak nak dekat dengan dia? Ada? Ada tak? Ada kan? Ada. Okey. Macam cikgu lah. Cikgu dulu dengan cikgu maths tengok takut. Garang. Padahal bila tanya sebab maths kan agak lemah lepas tu tanya-tanya tak je, risau kan. So janganlah takut kalau kita di tempat cikgu itu sebab saya dah jadi cikgu, saya jagalah muka saya apa benda semua, kita pandailah kan macam apa jadi aktor kan. Maksudnya janganlah terlalu bengis sampai pelajar nak tanya pun takut. Okey,
Pelajar tingkatan 6 pun ada, dia orang nampak macam pelajar yang agak dewasa. Bila guru dia tingkatan 6 bila dia mengajar macam dia jerkah sikit, dia orang takut juga. So benda ini kita kena lihat dari segi contohnya pelajar dari tingkatan 1, contoh peralihan tingkatan 1 hingga ke tingkatan 6, kita kena tahulah bawa watak kita bersama dengan pelajar ikut aras yang kita ajar macam tu. Okey? Faham Okey. Ya, faham cikgu. Sebenarnya banyak ciri perlu kita semaikan lah untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul. Jadi tadi kita tengok antara contoh dia ialah sekarang ni kita tengok dari segi ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Okay, apakah pendapat cikgu Grace? Okey, ciri kepribadian yang tak sepatutnya ada pada guru. Itu Ya, betul. soalannya kan? Okey, dia simple Yang tak sepatutnya ada pada guru adalah malas. Malas, tahu malas? Bila dia malas, dia memang akan semua kerja dia akan jadi malas. Lambat turun kerja, lambat punch card, lambatan print. Okey, tak duduk dekat pejabat, bilik guru, duduklah kalau yang sekolah yang memang ada quarters kan. Duduklah dekat quarters tu lah jadi office dia. Lepas tu pelajar pula terkebil mencari jangan. Okay. So kerajinan kita tu maksudnya rajin ni bukan dari segi kerja, kita kena berada sentiasa bersama pelajar. Maksudnya berada di tempat yang sepatutnya lah. Okay. Jangan lewat. Okay. Apa lagi? Saya selama saya menjadi guru ni perkara yang memang saya jagalah. Saya rasa guru lain pun sama. Kita jangan aibkan pelajar. Rahsia pelajar, rahsia. Okay. So perkataan aib ini maksudnya kita tak maksudnya menjajalah cerita mereka di bilik guru umumnya. Kadang dekat bilik disiplin ni dia ada tempat khas dia lah untuk sebab saya belum pernah menjawat jawatan guru disiplin di sekolah. So sebab itu bilik disiplin, kalau pelajar yang dah buat LM kita boleh nampak kan ruangan bilik dia ada satu ruangan untuk guru disiplin dan pelajar yang bermasalah untuk dia orang buat discussion, ataupun kita kata bilik counselling kan, kaunselor akan jumpa kerana bilik tu bertutup, maksudnya perkara itu rahsia. So jangan sesekali kita bercerita lah perihal pelajar itu walaupun dia bermasalah ke apa, tolong tak manis sebenarnya. Itu yang seharusnya tak patut ada pada seorang guru. Faham Okey, itu yang memang jelas lah. Okey, okey, itu sajalah yang cikgu boleh komen apa yang tak sepatutnya. Jangan malas, jangan menceritakan hal-hal yang tak sepatutnya. Macam tu. Okay. Ya, betul cikgu, betul. Ya. Kita ni kan masih pelajar kan, kalau boleh kurang-kurangkan sifat kemalasan itu. Tapi tak apa. Sifat kemalasan. Sebab bila malas waktu kuliah tu nanti takut dia bekerja dia malas pula sebab dah kebiasaan. So rasa-rasa malas tu better hindarkan. Kena rajin lah. Bila dia rajin, contohnya macam mana kalau dekat universiti kan dia ada kita kata majlis perwakilan pelajar. Kalau kita tak mewakili, kita jadi AJK pun sedikit sebanyak yang membantu kan. Dah ada sifat kerajinan dekat situ kan. Nanti dekat sekolah nak kena buat majlis, kena jadi AJK pentas, kena jadi MC, kena jadi AJK protokol, semua tu memang kena buat. Okey, saya semua benda saya dah buat. Termasuklah AJK kebersihan. Saya cek tandas tahu. Kadang-kadang cikgu sendiri cuci tandas kat bilik guru. Ada cleaner, memang ada. Tapi ialah sebab kita membantu kan. Dia macam tu, faham tak? Apa benda kita buat di rumah, kita boleh buat dekat sekolah. Macam tu. Ya, saya setuju. Jadi apa yang kita dapat sedikit sebanyak ialah kalau boleh kita libatkan diri lah dalam mana-mana program yang dianjurkan oleh universiti, tak kira dari fakulti ke dari jabatan ke, sebab dekat situ kita belajar cara satu pengurusan diri lah yang penting. Cara kita macam cikgu bagi tahu tadi, kalau boleh kemalasan tu kalau boleh kita kurangkanlah sikit, sebab kalau kita dah jadi cikgu nanti kita perlu handle banyak benda dari segi kita mengajar lagi, kita buat program lagi, libatkan diri dengan share kat luar. Sebenarnya jadual kita sebagai cikgu ni sangat pack nanti.
Jadi kalau boleh Ya, kita kalau boleh pada masa sekarang ni kita kena bersedialah dari segi mental dengan fizikal. kamu maksudnya pelajar yang tengah ni yang tengah berada di universiti mana IPG kan, diorang sebenarnya dah di training. So bila datang sekolah tu, pengetua akan tengok, wah, guru baru, dia dah assume dah dia boleh buat ini, dia boleh buat itu. So jangan sesekali wujudnya sebarang rungutan. Okey, kita terima saja, kita buat. Biasanya kerja banyak, lama-lama kita pandai buat. Dia macam tu. Benda barulah masuk cikgu diberikan tugasan ini, kita buat, kita jadi SU di sekolah. Kadang-kadang majlis rasmi kita kena contact YB, PA YB, semua tu kena buat. Surat menyurat kena tahu. Buat kertas kerja kena tahu okay, itu contohlah contoh. Ya, betul cikgu. Seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya cikgu. Okay. Apakah apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Okey, bagi bakal guru kan, apa yang harus ada? Pertama, harus memiliki jiwa pendidik. Cikgu harap yang bersama dengan cikgu ni belajar kat UPSI kan. Ada yang dipaksa rela ke? Jangan. Kalau ada rasa-rasa ada, better awak buang sekarang, delete sekarang. Macam tu. Dia mesti ada jiwa pendidik. Bukan saya masuk UPSI, mak saya paksa, kakak saya paksa lah, cikgu saya paksa Nicole jangan cerita kat orang saya paksa awak saya tak paksa awak Okay, saya hanya menerapkan minat sebab saya tengok awak ada kriteria lah. Tengok sekarang pun berjaya lah tu kan. Maksudnya macam tu. Kita ada jiwa pendidik. Okay. Kedua, berkualiti. Orang yang keluar daripada UPSI ke atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang melibatkan contohnya dalam bidang pendidikan, benda ni mesti ada. Berkualiti. Yang dihasilkan dua-dua UPSI ni mestilah berkualiti. Maksudnya berkualiti dari segi pelbagai aspek lah. Okay, pelbagai aspek. Okay, peribadi yang unggul macam cikgu terangkan tadi dari segi ciri-ciri kan. So, kita harus adalah ciri-ciri peribadi yang unggul tadi. Okay, yang keempat, kreatif dari segi kreativiti kita dalam PDPC. PDPC kita bersama pelajar atau bersama murid nanti bila kita berada di sekolah. Ini mesti ada. Kita harus kreatif. Kalau pelajar, contoh awak tidak kreatif, tak kreatif kan? Maksudnya PDPC awak pada hari tu sangat boring, tak tercapai objektif dia. Objektif pembelajaran tu tak tercapai. So, apa yang awak buat? Apa yang awak dapat? So, awak tak rasa puas. Bila awak lihat awak buat satu benda yang kreatif kan dalam PDPC, awak buat video, awak buat games ke ataupun awak main game Kahoot kan? Nicole, saya tak pernah buat dengan kelas awak tapi dengan Ustaz Rosli, kalau tak silap saya, cikgu sejarah awak kan, Kahoot pernah buat betul? Kahoot saya rasa pelajar yang lain ni pernah ada kan cikgu awak pernah guna tak Kahoot, apa nama satu lagi, Jamboard? Itu saya tak pernah guna tapi kawan saya pernah guna. Itu pun antara salah satu cara kita nak menarik pelajar untuk dia tercapailah objektif kita pada hari itu. Okey. Lepas tu yang terakhir adalah macam saya, harapan saya kepada pelajar yang bersama saya pada malam ini adalah awak semua sanggup menerima cabaran. Sanggup menerima cabaran di masa akan datang. Sebab di masa akan datang ni dia tak samalah dengan pelajar yang lepas-lepas kan, pelajar 90-an tu saya guru 90-an lah. Dia tak sama, dia memang jauh beza. Cikgu saya dulu pun jauh beza, cikgu sekarang pun jauh beza. Kadang-kadang cikgu sekarang dengan pelajar pun macam saya bila mengajar tingkatan 6 tak nampak dia cikgu ke dia pelajar ke, sebab pelajar tingkatan 6 maksud saya ada yang sama pula dengan cikgu sebab dia orang kan pakai casual smart kan di sekolah. So benda ini kita harus lihatlah. Okey, maksudnya perbezaan tu dia tak sama. Kalau dulu tingkatan 6 dulu dia memang guna uniform kan. Sekarang dia tak. Okey, so sanggup menerima cabaran, terutama sekali contoh macam Nur Fasihah, Ikhwan, Zul, Muhammad Aiman. Sanggup menerima cabaran, contohnya posting ke Sabah
dan Sarawak. Sanggup, faham Sanggup. Macam Nicole sanggup posting ke Gua Musang. Contoh Gua Musang di Kelantan Nicole pergi ke Sabah, pergi ke Pulau Bumbum di Sempurna. Sana ada secondary school di Pulau Bumbum. Cikgu Hi awak mengajar kat sana dulu. Okey, sanggup. Ataupun sekolah yang memang pedalaman. Contohnya tiba-tiba Nur Fasihah pergi ke SMK Bario. Bario dia guna flight pergi sana. Sanggup macam tu So kita sanggup menerima cabaran. Cabaran ni maksudnya kita sangguplah mengajar di kawasan pedalaman. Faham tak? Dari segi infrastruktur, fizikal dan dari segi mental dia kita sanggup. Macam tu maksudnya. Okey? Ya, betul. Ada Cikgu. apa-apa nak komen? Apa yang Betul kan? betul. Apa yang cikgu kongsikan tadi betul. Perlu dia sekarang ni kami perlu bersedia dari segi mental dan fizikal. Takut nanti kami posting ke tempat yang tak sepatutnya kami harapkan. Contoh mereka ni pergi ke Sarawak. Biar dia orang pergi Sarawak, cikgu. Betul. Nanti kalau pergi Sarawak nanti kita jumpa mana tahu posting ke SMK Semanggang jumpa saya kan. Macam Nicole belum tentu dia dapat di SMK Semanggang kan. Nanti saya minta, Hello. Ganti saya ajar geografi pula lepas ni kan. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Soalan seterusnya, cikgu, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Apa nasihat? Nasihat saya macam yang saya rumuskan tadilah. Nasihat dari segi nasihat tu macam pelajar, macam awak semua kan. Dari segi nasihat tu saya berharaplah kan nasihat macam mana cakap nasihat dari segi mendalami, menjiwai bidang pendidikan ini biarlah ianya berterusan contohnya sekarang kan tengah kalau dekat IPG training lah ni maksudnya. Okay, so dekat UPSI ni kita dah mula menjiwai. Okay, so dari segi nasihat saya, inilah maksud saya sangguplah menerima cabaran, sanggup menerima kritikan. Itu biasa bila kita menerima kritikan di sekolah, mungkin ada something yang salah sikit saja, kita jangan cepat melatah. Ayat melatah saya dekat sini maksud saya, jangan cepat rasa marah. Faham? Okay, nasihat saya lah, sabar itu penting sabar, rajin, dari segi committed lah. Saya haraplah bakal-bakal guru yang bersama dengan cikgu malam ini haruslah mempunyai nilai yang sangat-sangat committed lah dalam bidang pekerjaan yang awak maksud saya yang sekarang ni lah. Okay, sebab awak bakal guru, awak kena menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan. Okay, nanti kan merungut nampak surat posting pergi ke ulu-ulu pedalaman Sabah Sarawak kan. Jangan tak pergi sebab nanti jadi isu pula 200 guru tidak mendaftar, tidak lapor diri maksud saya baru-baru ini. So jangan. Nanti tak pasal-pasal tengok muka nama saya ingat ni pelajar ni saya pernah bersama dia interview kan Aiman tengok menolak tawaran mengajar di Bario contoh. Okey, datanglah Sabah Sarawak kan, enjoy lah. Boleh tanya dengan Nicole, enjoy. Okey, itu sajalah nasihat dari saya. Okay, terima kasih cikgu atas nasihat itu. Jadi ini merupakan soalan terakhir daripada kami untuk cikgu. Ada apa-apa lagi kata-kata akhir cikgu pada kami? Kata-kata yang terakhir. Nasihat dah tadi kan motivasi lah. Motivasi dari motivasi daripada saya untuk pelajar semua bersama saya malam ini. Dari segi motivasi itulah yang saya cakapkan tadilah, kita harus amanah dalam bekerja, kita harus sanggup menerima cabaran, jangan gentar, jangan takut. Bila kita minat dengan apa yang kita ambition kan, tahu kan ambition cita-cita kita kan, kita harus bila ambition kita tu tercapai, kita rasa
puas. Itulah. So jangan rasa putus asa bila berada kat sekolah tu, bila kita tegur kan dengan ketua jabatan, pengetua lah terutamanya, ataupun barisan pentadbir, penolong kanan satu ke, penolong-penolong kanan-kanan yang lain tu, ataupun mana-mana guru, itulah tadi maksud saya, kita terimalah. Jangan cepat marah lah, jangan rasa marah. Itu mesti apa, rajin. Itu yang sangat penting, rajin, committed dalam kerja, macam tu. Okay, ada apa-apa lagi? Cikgu, boleh saya nak minta satu pandangan? Okay. Kan kita selalu dengar berita sekarang ni tentang cikgu ni kerja dia mengajar kurang daripada berprogram dengan kerja-kerja perkeranian kan. Jadi pandangan cikgu, adakah kalau kata program dengan mengajar tu bertembung, cikgu boleh mengutamakan program daripada mengajar ataupun macam mana cara dia? Kadang-kadang ada cikgu ni dia terpaksa sebab kemahiran dia banyak kan. Okay. Dia macam ini sebenarnya dia lihat pada bidang cikgu tu juga satu. Dia nak kata dia kalau ada pertembungan tu sebenarnya contohnya dia mengajar tapi dia ada program. Program ni maksudnya biasanya dia ada guru-guru yang lain okay. Kita biasa macam itulah dekat sekolah. Kita takkan fokus, kita takkan macam apa? Macam kita ni okay, cikgu ni bila dia guru data, dia buat data, dia mengajar lagi. Tidak, mungkin benda itu ada backupnya lah. Biasanya kita ada backup cikgunya lah. Okay, kita ada penolong SU. Nanti dalam agihan tugas kalau dekat sekolah, dia ada SU, dia ada penolong SU dan dia ada AJK dia. Walaupun dia orang penting macam cikgu pun pernah juga jadi SU. Okay, bila cikgu kena pergi berkursus, kena ikut apa tu, kursus untuk contohnya kerja khusus kan, geografi, biasanya kita akan attend pergi ke Kuching kan. Okay, so second pembantu saya lah, biasanya dia akan membantu lah. Okay, dia akan handle contohnya majlis hari guru contohnya, ataupun okay macam hari Rabu nanti, hari Khamis nanti kita ada majlis graduasi tingkatan 6. Cikgu ada jawatan juga, tapi cikgu tinggalkan selama 2 hari ini, tapi cikgu ada backup. Ada guru yang membantu cikgu sebab cikgu kena attend kursus dengan MPM lah untuk esok dan lusa. Dia macam tu. Tapi biasanya takkanlah bertembung, takkan. Kalau dia bertembung, kita ada backup dia. Dia macam tu. Jangan risau, jangan takut. Biasanya kita akan ada guru pembantu. Biasanya kalau guru pembantu tak mahir, dia akan jadi mahir tau. Dia akan jadi mahir sebab dia belajar. Okay, macam yang isu apa tu, cikgu jadi kerani apa benda semua tu kan. Sebab sekarang sistem pembelajaran sekarang dia banyak guna online. Kita kena isi banyak. Contoh PJSK, okay, macam tingkatan 6, dia ada PJSK, dia kena online, kena key in satu-satu jawatan pelajar itu apa. Mengajar ni, kita ada masa mengajar, kita ada masa gap dia free. Sebab itu dalam jadual pengajaran kita ada waktu untuk kita buat kerja itulah, kerja sampingan. Maksudnya kita boleh buat semakan kan, menyemak buku kan. Itulah maksudnya. Okay, dia banyak gunakan sistem kan, online. So itu memang tak dinafikan lah. Kadang-kadang balik sekolah buat kerja tu malam, sampai lewat tengah malam pun ada cikgu. Lepas tu esok pagi turun sekolah mengajar. Lepas tu petang mesyuarat, itu dah jadi macam kita kata apa, rutin. So itu cikgu cakap tadi saya bagi nasihat, kita harus menerima cabaran. Penat memang penat. Badan kita tak penat tapi otak kita penat, dan memang kita ada satu masa kita rest kejap dan kita buat kerja itu jangan rasa macam terpaksa lah. Kita kena buat kerja itu secara ikhlas. Baru kita dapat. Kita enjoy dengan, walaupun rasa macam wah rasa penat, tapi taklah. Kalau saya setakat ini okey lah, walaupun saya pernah di arus perdana, jadual masa memang pack, kita banyak program, rasanya tak ada masalah kalau kita tahu apa tu, membahagi masa. Contoh macam sekarang awak dekat UPSI banyak assignment kan. Saya tahu geografi memang banyak assignment, awak pergi field trip, kena siapkan assignment, benda itu yang awak kena buat dekat sekolah. Okay, sama saja. Okay, ada apa-apa soalan? Terima kasih cikgu. Okay, sama. Yang lain ada soalan yang nak dikemukakan kepada cikgu? Ada? Tak ada? Nur Fasihah, tak dengar suara.
Cikgu nak dengar suara tau. Dia nak kita kenal suara. Oh, malu ke? Nak jadi guru kita tak boleh malu tau. Ikhwan kan, Aiman tak boleh malu, kita tak boleh ada rasa malu. Faham tak? Kita kena jadi kadang-kadang tu masa mengajar tu nampak macam menari saja dekat depan. Kita kena buat benda tu. Faham tak? Jangan malu-malu. Kalau awak rasa malu nanti dia jadi macam cikgu pula kena bully dengan pelajar. Itu isu yang sekarang. Faham tak? Dia macam pelajar tak takut dengan cikgu. Macam tu. Awak kena ada rasa rasa keyakinan yang tinggi lah. Kita tahu taraf kita cikgu kan, dia pelajar. Kita kena ni lah, communicate kita tu harus ada. Jangan malu bercakap, jangan malu. Saya rasa awak pun malu lah, awak malu Nur Fasihah tak dengar suara. Dia senyum manjang. Okey. Ada apa-apa lagi nak ditanya? Ada lagi tak? Maaf. Tak ada? Okey, kalau tak ada, terima kasih cikgu atas kata-kata akhir tadi. Maka selesai sudah temu ramah bersama cikgu pada malam ini. Saya harap segala apa yang diperkatakan ini sedikit sebanyaklah dapat membantu diri kami untuk menjadi seorang guru yang berintegriti, berdaya saing dan bersungguh-sungguhlah dalam menghadapi cabaran semasa untuk menjadi seorang guru pada masa yang akan datang lah. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan cikgu lah untuk meluangkan masa untuk sesi temu ramah ini, temu bual ini. Semoga cikgu sentiasa diberi kekuatan dan kesihatan lah. Saya mewakili rakan-rakan yang lain memohon maaf jika ada tersalah bicara sepanjang temu bual kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tamatkan sesi wawancara ini, diminta cikgu dan rakan-rakan yang lain bersedia untuk sesi bergambar. Nazihah boleh ambil gambar. Okey. Okey, nanti hantar dengan saya. Okey, sikit. Okey, 1, 2, 3. Okey, best satu kali. Best sikit. Best. Okay, best. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey. Itu saja daripada cikgu. Selamat malam. Jumpa nanti cikgu. Okey. Selamat malam cikgu. Selamat malam cikgu. Okey.